Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama kita mengucap syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hidayah, taufik, iradat, kudrat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita lagi, beri peluang kepada kita untuk hidup di bumi Tuhan. Maka ada orang-orang Allah Taala tak beri peluang dah dia hidup. Mula-mula PKP tak ada dah dia. Ya. Kita alhamdulillah penyakit kau gapo dia Allah Taala beri hidup lagi. Maka hak Tuhan mati, hak Tuhan beri hidup semua ada hikmah dia. Bagi kita hak Allah Taala beri hidup ni jangan rasa hak selamat ambo, beres, tak ada gapo dia. Maka kita hak hidup ni kena menjalankan tugas kita sebagai hamba Tuhan. Jangan berhenti penyakit mari, kau gapo dia mari, kau kita ni hamba Tuhan. Kita ada tugas dengan Allah Ta'ala. Penyakit kau gapo dia itu adalah ujian daripada Allah Ta'ala. Janganlah kita buat alasan apabila ada penyakit jadi ibadat kita semakin kurang. Pengajian kita, rajin gibalasah kita jadi kurang kerana penyakit. Tetapi orang mukmin tak buat alasan dengan Tuhan. Penyakit kau gapo dia, tetap dia jadi hamba Tuhan. Mari balasah, ngaji. Tetapi kalau hak jenis malah sikit kat Allah. Bukan musim penyakit pun tak mari dia. Hak tu masalahnya. Kalau musim penyakit tak sedok kecek. Bukan musim penyakit pun tak ada dia. Musim penyakit lagi-lagi buat alasan lah begonilah. Jadi ada orang ni banyak alasan dengan Tuhan. Allah tambah-tambah pula ujian lah ni pula. Penyakit lah, payah nak geruk lah apa dia. Kau kemah dia nak buat alasan dengan Tuhan. Sedangkan apabila bertemu dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat, tak boleh nak beri alasan dia. Dia tahu dah. Alasan dia tak kena. Nak jawab tak lepas segera. Pada masa itulah dia akan rasa menyesal. Jadi kita hidup ni, Allah Ta'ala beri peluang lagi kita hidup. Orang lain kadang-kadang Tuhan ambil dah masa Covid ni, kita alhamdulillah Tuhan beri hidup ni. Tak lain tak bukan nak menyambung tugas kita sebagai hamba Tuhan. Jangan dok caralah penyakit, jangan dok nak kata lagu mana dah. Kita tak ada tenaga, kita tak ada kuasa nak tahan penyakit ni. Kita tak ada apa. Maka penyakit ni tak dosa. Mati Covid tak dosa. Hok mati tak mengaji, hak tu masalah. Mati tak mari semaya, hak tu masalah. Tapi kalau mati Covid tak dosa. Sebab itulah penyakit-penyakit ini hanyalah ujian daripada Allah. Nak naik martabat kita, nak ampunkan dosa kita, nak kadang-kadang nak beri kita jadi sedar. Jadi tak salah di penyakit tak masuk dengan aku, kita masuk dengan aku, masuk syurganya. Jadi kalau kita pandai menghadapi penyakit ke ujian daripada Allah, benda tu akan jadi pahala kepada kita pula. Misalnya orang jenis minat kaki balasah, lah ni payah nak pergi balasah misalnya. Payah musim penyakit ni. Tuhan bayar cara payah. Dulu misalnya mudah. Lo ni payah sikit, rohok kau sikit. Maka Tuhan bayar cara payah. Jangan duk bimbang. Hak penting kita tunai tugas kita dengan Tuhan.
Maka kita sambung kepada kitab kita mukadimah lama deh, tak mengajar. PKP nyawa coti sungguh, hamba pun coti juga. Bukan kata hok makmum, hok jum mengajar pun coti juga. Tak apalah, coti kita pun mungkin ada perasaan nak mari mengaji deh. Tuhan akan bayar. Niat kita tu ada perasaan ni. Kita sambung kepada kitab kita ni. Allah lah. Hamba tak akan cari dah muka surat berapa. Oh berat mengaji. Kita sendiri pun tak tahu rasa muji jumpa tanda tu. Muka surat 33 kecek mengenai Ismail berjemaah. Lama dah tak ingat dah berapa dia kecek bab tajuk syarat berjemaah dah rasa. Syarat sembahyang berjemaah. Katanya pengarang rahimahullahu taala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin, sehinggalah perkataan dia, dan jika imam di dalam masjid. Situ dah nama tanda tu. Apa tu? Maju ada. Kau tidak. Selok. Ni kita dok kecek syarat sembahyang berjemaah. Syarat sembahyang jemaah ni, kalau tak cukup syarat dia, tak sah sembahyang jemaah dan tak sah sembahyang nah. Kita sebut dah. Kalau sembahyang seorang, tak ada syarat ni. Tak syarat kita buat benda ni. Tapi apabila sembahyang jemaah, kalau tak buat benda lagu ni tu batal dengan sembahyang. Bukan batal jemaah saja. Sembahyang sah tapi jemaah dia tu batal. Dak terbatal habis dengan sembahyang. Kena faham nah. Syarat kalau rukun sembahyang ada 13, tapi apabila kita buat berjemaah dia ada tambahan lagi. Gapo dia? Hak ni masalah dia. Dan jika imam di dalam masjid, ni masalah hubungan di antara imam dengan makmum. Sekadar mana kita panggil imam dengan makmum ni berhubung di antara imam dengan makmum ni. Maka ada 4 keadaan. Pertama, imam dengan makmum duduk dalam masjid dua-dua, macam pok kita lah ni semaya tu imam pun dalam masjid, makmum pun dalam masjid. Kedua, imam dengan makmum duduk luar masjid belakang. Bukan duduk dalam masjid, semaya dalam rumah, semaya dalam stadium, semaya di pejabat, semaya di dewan, semaya di padang, semaya di mana stesen bah, kau penting bukan masjid. Ketiga, tu imam dalam masjid, makmum duduk luar masjid pula. Masalah lah ni ramai, tu imam duduk dalam masjid, makmum tu pas atas jalan raya tu. Luar pagar tu. Lagu mana semaya orang duduk luar pagar tu. Tu imam duduk dalam masjid tak ada masalah. Makmum hok dalam masjid dengan tu imam tak ada masalah. Makmum hok pas mana tu. Ketiga. Keempatnya, hok ni pelik sekali. Tu imam pula duduk luar masjid. Ni pelik sungguh. Makmum duduk dalam masjid, tu imam duduk luar pula. Hok ni tak tahu tu imam sia kau makmum kau lagu mana. Rela dia duduk luar. Makmum pula duduk ramai-ramai dalam masjid. Berat lagu ni. Maka 4 keadaan kita berimam ni 4 keadaan. Dua-dua dalam masjid, dua-dua duduk luar masjid, salah seorang duduk dalam masjid, salah seorang duduk luar. Sama ada tu imam ataupun makmum. Hukum dia berlainan belaka tu jangan buat pakai sekaligus. Buat supaya semaya pos kala. Hukum dia berlainan. Ni nak kecek ni. Dan jika imam di dalam masjid dan makmum di luarnya, di luar masjid, atau makmum di dalam masjid, imam pula di luarnya, di luar masjid, maka dua kelakuan ini, dua keadaan ni, tu imam duduk dalam masjid, makmum duduk dalam luar masjid, ataupun tu imam duduk luar masjid, makmum duduk dalam masjid pula. Gapo dia? Satu saja hukum dia sama. Kalau salah seorang duduk luar daripada masjid, maka hukum dia sama. Tu imam ke ataupun makmum, hukum dia sama. Lagu mana hukum dia? Iaitu bahawa jangan lebih daripada 300 hasta antara tepi masjid dan antara orang yang sembahyang di luarnya, di luar masjid. Pertama, nak suruh jadi sah semaya, jangan berjarak di antara luar masjid dengan orang duduk luar masjid. Gini. Contohnya tu imam duduk semaya sini. Semaya. Makmum duduk semaya tu. Ujung tu. Maka cara nak ukur dia 300 hasta tu daripada bucu masjid. Okey, misalnya masjid tu bucu tu. Bucu hok mengadap orang duk luar nah, orang duk luar. Maka daripada bucu tu kira 300 hasta. 300 hasta ni sama dengan 150 meter. 150 hasta kan? Hasta ni
Kalau semeter ni lebih kurang ni semeter. Jadi dalam 150 meter. Hak tu jauh. Jangan lebih daripada tu. Lebih daripada tu sekalipun dengar suara Tok Imam, kira putus dah hubungnya. Jauh dah tu. Dia kira bukan berjemaah dah tu. Kena agak 150 meter dah. Sekalipun yang hamba dengar suara Tok Imam. Sekalipun dengar suara Tok Imam jelas apa dia. Kalau dia ikut pun tak sah. Tak boleh nak semaya dah. Nak semaya sore ikut dia lah. Tapi kalau duduk semaya coking dia sore situ, tak sah. 150 meter ataupun 300 hasta lebih kurang. Lebih dua hasta apa? 300 2 hasta boleh. 303 tak boleh dah. Tu pertama, syarat dia jangan berjarak lebih daripada 300 hasta. Dan lagi jangan ada dinding antara keduanya. Jangan ada dinding. Hak ni masalah. Semaya Jumaatnya koci pagar demo. Saja. Sallallahu kawai tu jawapannya tak boleh semaya Jumaat dia kalau dia koci pagar. Kalau dalam masjid tak apa, dia koci pintu tak apa. Sebab masjid ni tempat semaya. Apabila tempat semaya, rengeh hukum dia. Koci pintu tak apa. Moga dalam masjid lagi. Tapi apabila luar masjid, dia moga bukan tempat semaya, hukum dia berat sikit. Kalau dia mau tutup pagar geng, tak ada apalah kita. Sallallahu alaihi semaya lah. Jawapannya Jumaat, kena pisah juga, tarik juga pagar tu biar terbuka juga. Pagar jari nampak kau dengar kau tak dikira sebab ada penghalang. Ya kena buka juga. Sebab tu pihak masjid kita tengok kalau hok mari lewat uilah peluangnya tarik sikit pagar. Ada setengah tu tengah kawan tu semayangnya tu kunci pagar. Nampak? Allah sedihlah kawan tu jawapannya. Maya Zuhur, kelip maya Zuhur. Kelip maya Zuhur dah tu dah. Tak sah dah semaya Jumaat dia sebab tak boleh berimeh. Jarak jangan lebih daripada 300 hasta. Jangan ada dinding antara keduanya, antara tu imam hok dalam masjid dengan hok luar masjid. Tetapi jika ada padanya dinding itu pintu. Kalau ada dinding tapi ada pintu. Dinding ni dinding pintu saja, ada pintu. Lagu mana nak buat? Dan berdiri seorang berbetulan pintu. Kalulah tak ada pintu, tak ada gapo dia, orang tu ada halangan, maka tak sah semaya luar. Tapi kalau orang nak semaya luar juga, mesti kena nampak tu imam. Orang hak semaya luar daripada masjid kena ada dua benda. Dengar suara tu imam, dengar dan lihat tu imam. Kalau tak boleh dengar tu imam ataupun lihat tu imam, kena dengar dan lihat makmum pada tu imam tu. Tu imam mungkin duduk depan tu tak nampak dah, mungkin orang-orang penuh. Hak nak semaya luar boleh kena nampak makmum hak dalam masjid ni. Ikutlah sini mudah mungkin pintu pagar lagu tu nampak jelaslah. Kalau ada setengah orang tu jenis pintu lagu ni gak nampak sore ya hak luar tu. Kalau ada hak bucu pintu sah. Maka orang hak bucu pintu tu dipanggil rabithah, dipanggil. Rabithah ni apa dia? Penghubung di antara makmum hak duduk di luar masjid dengan tu imam dalam masjid. Kalau tak ada orang di muka pintu ni, orang hak luar masjid semua tak sah semaya belakang. Ya kena ada seorang. Orang hak tengok kelakuan tu imam dalam masjid, hak dia makmum tu. Ikutlah bucu pintu mana pintu ni, kau pintu ni ikutlah. Hak penting orang luar dah hitam dia, dah nampak dia, baru sah semaya Jumaat. Sahlah mengikutnya. Kalau ada orang berbetulan dengan pintu, sah ikut dia. Demikian lagi orang yang di belakangnya, orang duduk belakang dia. Dia mau nampak orang dalam masjid, amo tak nampak, tapi orang depan amo nampak. Sah ke tak? Sah kita. Apa penting dia ada hak duduk sembahyang luar tu, dia ada kita nampak orang hak jemaah dalam masjid. Sore tak apa dah. Dia penghubung di antara orang duduk dalam masjid dengan hak luar masjid. Hak lain pakai ikut dia lah. Tapi syarat jangan duduk depan pada dia lah, jangan duduk depan pada dia. Misalnya kawan tu duduk pintu tu. Maka orang hak luar masjid jangan duduk pada depan pintu ni. Dia semua kena maya hak belakang tu. Hak di belakang dia dan sisi dia. Tu dia kata. Demikianlah orang yang di belakangnya dan yang di sisinya. Sah. Hak depan dia, contohnya kita nak bagi contoh dia. Pintu ni tutup. Pekoh lagu tu dia kena ngapa. Dia kena ngapa. Keedah tu dia kena ngapa. Contohnya pintu ni tutup.
Pintu ni saja buka, pintu nombor 2 buka. Maka orang hok sah, hok mai luar mesti kena belakang daripada pintu ni. Pintu nombor 2 ni. Sebelah belakang sah, sebelah ngeng-ngeng kok kanan ni pun sah. Nya mari mai depan ni. Ni ada ruang ke depan, mai depan pada hok pintu ni. Sah, tak sah. Hok depan tak sah. Macam masalahnya, kalau semaya celah tu. Celah tandah tu. Kalau orang sebelah halik tina tak buka pintu, orang semaya celah tandah tu tak sah. Kalau nak semaya bucu tu mesti kena belakang daripada lubang tu, lubang tangga tu. Ada kita tengok orang semaya depan tu. Tu celah tu kawasan tu. Nyanyo ke dia, suruh buka. Hari Jumaat kena buka pintu halik kat tu barulah sah kan nak semaya halik kat tu sebab dia nampak. Nak tu kaedah dia. Kalau tidak nyanyo mai Jumaat kan nampak semangat dah. Mari siapkan tutup muka berapa dia, semaya tak sah. Jadi kalau nak semaya celah tak kat tandah tu, kena semaya di belakang daripada tangga, start daripada tangga ke belakang. Kalau ke depan tak boleh sebab dia tak ada pintu. Kalau ada pintu tutup nyanyo dia. Kalau pintu buka baru sah. Sebelah halik tina tu buka baru sah. Syarat yang kelima berjemaah. Sudah. Bahawa jangan menyalahi akal imannya pada sunnah yang jahat bersalah. Lagu mana maksud dia? Dia kata jangan kita buat benda-benda yang berlainan, bercanggah menyalahi dengan hak tok iman. Benda sunat yang kalau kita buat bercanggah dengan tok iman. Gapo dia? Kita peta mindah lalu lah. Nak baca ayat dia takut tak ingat, kita buah lalu, kita buah dia lah kan. Gini. Benda dalam semaya ni ada 4 benda ni benda sunat dia panggil. Benda ni sunat, tetapi kalau kita semaya jemaah dia ada hukum khas semaya benda sunat ni. Pertama, tahiyat awal. Sunat ni tahiyat awal. Tapi kalau tok imam buat kita gini, ada kaedah dia. Pertama kita sebut dulu tahiyat awal. Kalau kita semaya sore lagi kita nak buat, kita nak tinggal lagi. Tapi apabila kita jadi makmum orang, pertama kena perhati benda sunatnya dalam semaya jemaah tahiyat awal. Kedua kunut. Ketiganya sujud sawi. Sunat belakang ni. Keempatnya sujud tilawah. Sujud maya subuh tu. Sujud sejadah orang panggil. Sunat belakang ni dah. 4 benda ni nak kecek 4 benda ni. Kalau kita semaya sore lagi kita nak buat, kau tak boleh buat lagi. Tapi apabila jemaah, pak ni kena jaga. Ni benda sunat yang kalau kita menyalahi jadi nampak jauh sangat kita dengan tok imam. Tok imam sujud sejadah kita walau kerah gitu tak boleh. Memanglah benda sunat, tapi wajib kena ikut ke tak wajib kena ikut. Hak ni berlainan hukum kena ngapa ni? Ingat tak ingat kau tak apalah, dengar dulu dah. Dengar dulu. Nampak hamba nampak tak ingat dah. Betul lagi tak ada royak lagi tak ingat dah. Pak benda ni kena ingat dah. Pak benda ni benda sunat ni, kena perhati sikit ketika semaya Jumaat. Pertama kita kecek bab tahiyat awal. Ingat tahiyat awal dulu. Tahiyat awal ni apabila tok imam buat maka tak wajib kita buat. Dengar ni. Apabila tok imam buat tak wajib kita buat. Apabila tok imam tinggal tengok perhati dulu. Kalau tok imam tinggal kalau tok imam buat tahiyat awal, misalnya tok imam baca tahiyat awal, boleh kalau kita nak tinggal tahiyat awal kita pakai bangun cacah selalu. Boleh, hukum dia boleh. Tidak batal sembahyang. Kita tinggal benda sunat pergi kepada rukun yang seterusnya iaitu berdiri ni, rakaat ketiga. Tak batal. Hukum dia tidak batal. Tetapi sunatnya sunat baca tahiyat sekali dengan tok imam. Masalah tadi. Itu kalau tok imam buat. Kalau tok imam tak buat tahiyat awal pula, kita boleh buat ke tak? Tengok. Saat ni masalah tok imam buat. Masalah kedua tok imam tinggal tahiyat awal pula. Kita boleh buat ke tak tahiyat awal? Tengok. Tok imam duduk istirahat ke tak? Kalau tok imam duduk istirahat, tok imam perak bangun. Tak baca tahiyat awal. Kalau tok imam duduk istirahat, boleh kita baca tahiyat awal. Kalau tok imam pakai daripada sujud piah, bangun tak berhenti ke apa dia, tak boleh buat tahiyat awal. So masalah tahiyat awal. Kalau tok imam buat, tak wajib kita buat, sunat kita baca tahiyat awal sekali dengan tok imam. Kalau tok
Tok Imam tak buat pula tahiyat awal. Tengok, kalau Tok Imam duduk istirahat, boleh kita buat tahiyat awal. Kalau Tok Imam tak duduk istirahat, haram dan batal sembahyang kalau kita buat tahiyat awal. So, masalah kedua, kunut pula. Kunut. Dia mengapa kau tak tahu ni? Dia mengapa dia? Ingat agak-agak lagu tu lah. Kita riwayat awal-awal ni mudah supaya kalau berlaku gapo-gapo khabar juga. Rasa boleh lah gitu rasa. Biar ni jadi tak tahu gapo satu. Dia kena aja dengan dah tak apa dah. Nah, okey. Masalah kunut pula. Kalau Tok Imam tinggal, kalau Tok Imam buat kunut pula. Tok Imam buat pula. Masalah Tok Imam buat dah. Tok Imam buat kunut. Apa hukum dia? Boleh ke tak kita tinggal? Boleh kita tinggal. Tok Imam baca kunut, kita pakai berlebing. Pakai pergi sujud selalu, pakai tidak baca kunut. Boleh. Tetapi sunatnya moleknya baca kunut sekali dengan Tok Imam. Apabila Tok Imam baca kunut, jangan buat mengatuk lagu tu. Tok Imam baca kunut, kita pakai berlebing selalu. Tak boleh. Keduanya, kalau Tok Imam tak buat pula kunut, Tok Imam tinggal, Tok Imam pakai piuk, kita dia lagi kalau kita baca muka kita diri lagi. Tok Imam terlepas tak ada nak ayat subhanallah perut siapa dah dia. Dia tak boleh nak akad bang. Jangan Tok Imam bangun semula, Tok Imam tak boleh tu. Namun Tok Imam perut bangun cacing semula baca tak boleh dah, batal dah. Apabila Tok Imam tinggal, tiga keadaan. Apabila Tok Imam tinggal kunut, tiga keadaan. Pertama, tengok. Kalau kita kata hamba baca kunut ni, hamba dah sujud yang pertama dengan Tok Imam, maka sunat kita baca kunut. Lepas tu nak baca kunut panjang? Tak ada. Tok Imam subhana rabbil azim, Allahumma dini perut Tok Imam angkat kepala dah. Maka baca kunut pendek lah. Kunut pendek ni jangan kunut, jangan baca lagu tu. Kunut pendek tu bukan kunut lagu tu. Baca rabbighfirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Perut pergi sujud. Kalau kita rasa kita dah Tok Imam dengan sujud yang pertama, sunat baca kunut kalau Tok Imam tinggal. Kalau kita kata hamba kalau baca kunut Tok Imam bangun duduk antara dua sujud dah. Makruh. Makruh kita baca kunut, afdalnya kita pakai pergi sujud selalu. Ketiganya, kita rasa hamba kalau baca kunut Tok Imam sujud kali kedua dah. Jangan baca kunut. Haram hukum dia. Boleh membawa kepada batal sembahyang. Kerana apa? Lewat daripada Tok Imam dua rukun. Kita duduk caca, Tok Imam sujud lepas dah, Tok Imam duduk antara dua sujud lepas dah, Tok Imam pergi sujud pula. Tidak kau pisah dua rukun. Lepas tu kita pisah dengan sebab apa dia? Buat benda sunat. Batal semaya kita. Jadi kalau Tok Imam tinggal kunut, ada tiga masalah. Sunat baca jika kalau kita dah dengan sujud yang pertama. Makruh baca kalau kita kata tak dah duduk antara dua sujud. Haram baca dan batal semaya jika kita kata dah dengan sujud yang kedua. Berapa dah? Tahiyat awal, kunut, sujud sawi. Sunat sujud sawi. Sujud sawi. Apa hukum sujud sawi pula? Sujud sawi ni sunat. Kalau Tok Imam buat, apa hukum dia? Wajib makmum. Tahu kau tak tahu Tok Imam ni wajib kena sujud sawi sekali Tok Imam. Hamba rasa Tok Imam tak ada buat salah ke apa hamba rasa. Tak nampak lagi Tok Imam ni. Tapi Tok Imam sujud sawi. Tak suruh tanya, nama kaki cuik pula Tok Imam. Tok Imam sujud sebab apa? Tak payah, wajib kita kena ikut Tok Imam. Kita tahu ke, kita sedar ke, kita hamba semaya awal sekali dengan Tok Imam tu. Rasa tak ada benda Tok Imam buat salah. Tok Imam sujud sawi juga, wajib makmum sujud sawi sekali Tok Imam. Ataupun kita mari lewat, kita tengok Tok Imam tak ada salah. Kemungkinan Tok Imam buat salah ketika kita tak ikut lagi. Kalau kita mari awal pun, kita nampak tak ada Tok Imam buat salah ke dia, wajib juga sujud. Jadi kalau Tok Imam sujud, kita kena sujud. Tok Imam tak sujud pula. Tok Imam misalnya tinggal kunut lepas pada innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tok Imam tak sujud sawi. Patutnya tinggal kunut kena sujud sawi. Lagu mana makmum? Apabila Tok Imam tinggal, sunat bagi makmum pula sujud sawi. Sunat. Dia panggil wajib muafakat pada buat, tidak pada tinggal. Tu ibarat dia. Jadi kita mudah lalu ibarat. Jadi kalau Tok Imam tinggal,
Sunat bagi makmum sujud sawi juga. Kalau tak saya sujud sekali dengan betul imam pun tak apa, tak ada masalah apa. Tiga. Keempatnya sujud sejadah. Keempatnya sujud sejadah. Sujud sejadah ni wajib muafakat pada buat dan tinggal dia panggil. Lagu mana? Apabila tok imam baca surah sejadah hari Jumaat, tok imam pun sujud. Maka wajib bagi makmum kena ikut sujud dengan tok imam juga. Sekalipun malah tiap-tiap hari Jumaat ni hamba bosan nama malah sujud tok imam duk sujud pacara. Awak kerah lagu tu batal sembahyang. Dia panggil menyalahi benda yang keji, benda sunat yang kalau kita menyalahi dia nampak keji sangat. Nampak jauh sangat, beza sangat kita dengan tok imam. Macam nak balah dengan tok imam dak pula. Tok imam sujud, kita tak sujud. Tok imam tak sujud, kita pula gelenyar sujud. Ada juga. Hak ni hak berat sekali. Dia baca surah sejadah belakang tok imam. Pelik sungguh. Dak tok imam baca sabih, hamba nak baca surah sejadah. Dia bacanya sujud belakang tok imam. Tok imam tak sujud. Ataupun tok imam baca surah sejadah. Siapa kata fahum la yastakbirun. Tok imam tak sujud. Tatajafa junubuhum selalu. Dia pun tak imam tak ingat tu, hamba nak sujud. Dia sujud. Batal sembahyang. Jadi kalau bab sudah sujud sejadah, wajib muafakat pada buat dan tinggal. Wajib kena ikut tok imam. Tok imam buat kena buat, tok imam tinggal. Wajib kena tinggal. Pak masalah benda sunat ni. Ingat kau tak ingat tak apalah, selari pandai dulu ni. Kalau ingat boleh mengajar balasah dah. Kalau ingat tu boleh mengajar balasah dah bawa kita ni. Tapi sekurang-kurangnya kita dah dengar tak apa dah. Sekurang-kurangnya tak nampak canggung sangat. Kalau berlaku gapo-gapo kawan tu semaya orang sujud sejadah dia buat kerah. Batal hamba ngaji. Sekurang-kurangnya. Tak cirak lah mana tapi hamba rasa batal rasa. Sebab hari tu mengaji kalau orang sujud sejadah kena wajib kena sujud juga. Kalau tak imam tak sujud pula, nyogi sujud sore pula. Sorang kawan ni kakak ni sudah ni masalah dah ni kakak ni kata. Sudah kata ni. Jadi sekurang-kurangnya tak cirak lah mana pun jadi boleh lah huduh-huduh ni. Orang dulu panggil jadi tok lebah. Tak boleh jadi tok guru pun tak apa, boleh jadi tok lebah pun tak apa. Ingat ni. Ingat muka duduk biasa duk balasah, yang bodoh ingat lagu tu. Tu. Khalasah dah tu, khalasah daripada masalah ni. Pak masalah benda sunat bahawa jangan menyalahi akil imam pada sunat yang jahat bersalahnya. Ni. Tu maksud dia. Nama kata apa sunat yang jahat bersalah. Siapa dia jahat, siapa dia baik pula. Cerita gapo dia ni. Tu maksud kitab ni. Nama kitab teruk ni. Gapo dia jadi jahat. Jahat ni maknanya keji. Apa maksud keji? Nampak sangat kita tu lain dengan tu imam. Tok imam duduk rokok, tok imam duduk baca tahiyat awal, kita bangun cacik. Nampak pelik atas demo ni. Nak ikut tok imam, kau nak ikut gapo dia? Tok imam duduk bangun cacik, kita pergi baca tahiyat awal. Tok imam sujud sejadah, kita tak sujud. Jadi benda ni nampak sangat dak bercanggah. Maka semua batal ke dak? Macam yang sebut saat ni. Ada hak batal, ada hak tak batal. Nah. Seperti sujud tilawah. Ni contoh dia. Maka wajib ia muafakat akil imamnya pada berbuat dan meninggalkannya. Tu wajib muafakat pada buat dan pada tinggal pada masalah sujud sejadah. Sujud sejadah tu orang panggil. Sujud tilawah ataupun sujud sejadah sebab surah sejadah. Sujud tilawah ni dia ada 14 tempat di dalam Al-Quran. Kalau kita baca ayat tu maka sunat kita sujud. Sama ada dalam sembahyang ataupun di luar daripada sembahyang. Cuma janganlah kita ketika nak sembahyang niat nak baca surah sejadah, nak sujud jadi batal sembahyang. Kalau pagi Jumaat tak apa, pagi Jumaat kita kata pagi Jumaat nak baca surah sejadah nak sujud sejadah. Tu tak apa. Untuk pagi Jumaat tak apa. Tapi kalau kita sembahyang esok misalnya contoh. Kita kata surah gapo dia Iqra ni. Wasjud waqtari tu surah Iqra gapo dia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tu surah sejadah juga tu. Tu sunat sujud juga. Kita pun gini niat kata gapo dia nak baca surah Iqra nak sujud ketika maya esok. Kita pun pergi baca. Baca tak apa lagi. Kita gerak sikit sampai kat wasjud waqtari gerak nak sujud, batal selalu semaya kita. Kerana apa? Makruh baca surah sejadah selain daripada malam Jumaat. Kerana membawa kepada sunat kita sujud. Tapi tak boleh nak sujud. Tapi kalau terbaca tak apa. Misalnya kita baca surah Iqra. Wasjud waqtari misalnya. Ada hak tempat kena sujud. Kita pun sujud. Itu tak apa. Jangan pisah awal lagi.
Sebelum pada semaya niat nak sujud dah. Lagu tu. Dan seperti sujud sawi, sujud tilawah, sujud sawi. Maka wajib muafakat akal imam pada perbuat dia. Kalau tu imam buat, wajib kena buat dah. Tiada pada meninggalkannya. Tu imam tinggal, tak wajib kita tinggal juga, boleh kita sujud. Maka jika ditinggalkan dia oleh imam, sunat bagi makmum sujud kemudian daripada salam imamnya. Tu imam lepas, tu imam tinggal sujud sawi, okey sudah. Dahulu daripada salamnya, salam makmum. Jadi tu imam wi salam assalamualaikum, assalamualaikum, kita tak wi salam lagi, kita pun sujud sawi. Sujud sawi. Pada wi salam assalamualaikum, assalamualaikum. Pas kalau kita sujud sawi luar daripada sembahyang dengan tu imam, sunat wajib kena niat lah. Niat nak sujud sawi. Ingat, dah tu imam tak sujud sawi dah. Kita nak sujud sawi, makmum nak sujud sawi, maka wajib dia kena niat nak sujud sawi. Telitah di hati aku nak sujud sawi, baru sujud sawi. Jangan pakai berebang lagu tu selalu. Kita sebut dah tu imam, kalau semaya tu imam ataupun semaya sore, kalau nak sujud sawi wajib niat. Niat lagu mana? Aku nak sujud sawi. Telitah di hati nak sujud sawi, berak sujud sawi. Jangan pakai innaka hamidum majid, Allahu akbar, Allahu akbar. Tak niat tak gapo dia, jangan. Kalau makmum tak apa tak niat sebab dia ikut imam dia. Dan seperti tasyahud awal, baca tasyahud awal, sujud tilawah, sujud sawi, ni tasyahud awal. Maka wajib makmum muafakat, yakni sama ikut akan imam pada meninggalkan dia, tiada pada perbuat. Kalau tu imam tinggal, kena tinggal. Tu imam tinggal, tu imam tak baca tahiyat awal, tu imam bakal bangun cacat, kita kena buat kodok tafsir. Hamba sebut soal ni. Tu hak muktamad. Ni dia kata tak boleh. Wajib muafakat pada imam pada meninggalkan dia. Ya wiso ya hukum ni. Hamba kata tafsir saat ni. Kalau dia duduk istirahat, boleh. Kalau dia tak duduk istirahat, tak boleh. Hak ni dia sebut rekah sangat. Tiada pada perbuat. Kalau tu imam buat, boleh kita tinggal tahiyat awal. Kerana jikalau ditinggal oleh imam, wajib atas makmum meninggalkan dia. Tu imam tak baca tahiyat awal, maka dia kata wajib juga makmum tinggal tahiyat awal. Dak tafsir. Kalau makmum duduk, tu imam duduk istirahat, boleh lagi, peluang lagi untuk baca dah. Dan jika diperbuat oleh imam, harus bagi makmum meninggalkan dia akan tahiyat awal dan berdiri ia dengan sengaja. Boleh. Hak tersalah tu nak kata gua no. Kalau sengaja pun tak apa. Tak imam tahiyat awal, tak tahiyat awal, pakai bangun cacat, sengaja, tak batal. Tapi kalau salah, salah tak apa. Dia nak baca tahiyat awal, telajak lagu mana, berik tak makan, pakai bangun cacat. Ya Rabbi. Tu orang nak baca tahiyat awal. Nama, mungkin semaya kejam mata. Ini satu masalah, semaya kejam mata. Lepas tu semaya celah dia. Wah, tak tengok orang bangun cacat, kau orang duduk kau, jangan kejam mata. Semaya jemaah lebih-lebih lagi makruh. Kita semaya sore tak apa. Semaya sore pun makruh kejam mata ni. Kerana sunat tengok tempat sujud. Dan semaya ni takut berlaku gapo-gapo. Semaya kejam mata. Mari ular masuk dalam kain, kita nak buat ke mana? Sungguh hamba royak kata, dia kejam mata walau khocong lagu tu. Tidak kau geger kepala. Maka makruh semaya kejam mata. Kecuali kalau kita buka mata terganggu. Seperti maya tempat orang ramai kau gapo, tu makruh. Tapi kalau semaya biasa, kapek biasa, tak ada terganggu gapo dia, Allahu akbar, sunat kita tengok tempat sujud. Pas kalau kita semaya jemaah, lagi-lagi kena celik mata. Ni, nama ke bang? Allahu akbar. Tengok tu imam duk sujud jaduh. Hak ni masalah kalau semaya tarawih ada tempat hamba tu. Nak suka juga kata. Nak semaya nak khatam Quran pula. Kena hak tepat banyak ke sujud sejadah ke. Alik tena ke. Tak nampak pula. Maya qasi qada tak tahu alih jatuh. Allahu akbar, Allah ni tak tahu ni Allah kat mana, Allahu akbar. Ngarut habis dah semaya. Sebab tu semaya jemaah mata tu penting. Sebab kita berhubung orang ke. Kalau nak kejam mata, semaya sore. Hak tu pun makruh juga. Kalau semaya dengan orang, buat kejam mata dia. Allahu akbar. Nama.
Allahu akbar. Tak imam dia baca tahiyat awal. Dia pun bangun caca. Allah. No. Tak imam Allahu akbar dia rokok. Tak tahu kat mana kata sodah kata pak kejap lagu ni. Bertemu dengan Rabu habis sodah penuh habis kena buka mata. Semaya kena buka mata. Dan jika sunat bagi makmum kembali mengikut imam sekalipun. Hamba ya dah sekalipun apabila dia tinggal tahiyat awal, boleh tu makmum ni bangun caca, tak batas semaya. Tapi sunat dia duduk semula. Baca tahiyat awal sekali dengan tu imam. Sunat. Kali nak buat keras lagu tu boleh? Boleh. Batal? Tak batal. Lagu tu. Dan sekalipun. Adapun kunut, kunut pula. Sujud tilawah. Sujud sawi, tahiyat awal, kunut. 4 benda sunat ni. Kena perhati. Nak semaya jemaah, ya kait belaka ni. Ya kait belaka. Kalau kita semaya sore ikut kita nak buat lagu mana. Adapun kunut maka tiada wajib ia makmum muafakat akal imamnya pada berbuat dan tiada pula pada meninggalkan dia. Kunut tak imam nak buat, tak wajib kita buat. Tak imam tinggal, tak wajib kita tinggal. Macam ambo sebut dah saat ni lagu mana? Kalau tak imam tinggal, tak imam tinggal kunut, kita nak buat kunut boleh ke tak? Tafsir saat ni. Sunat, makruh, haram. Sunat kalau kita kata ambo dia baca kunut, dia sujud pertama tak imam. Okey sunat. Kalau kata tak dia tak imam duduk antara dua sujud, makruh. Kalau dia tu imam duduk sujud yang kedua, haram pula semaya batal. Maka jika diperbuat oleh imam, harus bagi makmum meninggal akan dia akan kunut. Boleh. Tak imam nak tinggal kunut, makmum nak tinggal kunut. Tak imam baca kunut, maka tak imam sujud, makmum sujud lalu. Boleh sah. Dan sujud ia dengan sengaja, tak batal. Dan jika ditinggal akan dia oleh imamnya, sunat bagi makmum perbuat akan dia jika dapat akal imamnya pada sujud yang pertama. Sujud pertama sunat. Dan harus baginya, harus dan makruh makruh sini. Bukan kata harus saja, harus dan makruh. Perbuat akan dia jika mendapatkan akan imamnya pada duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud hukum dia makruh. Maka jika tiada mendapatkan dia akal imam melainkan pada sujud yang kedua, tertegahlah. Apa maksud tertegah? Haram dan batal sembahyang. Tulis lagu tu memperbuatkan dia akan kata apa dah? Kunut ni, haram. Dan syarat yang keenamnya bahawa jangan terdahulu makmum atas imamnya, wallahu a'lam. Ada soalan ke tak? Dia ambak kodok tak tahu dah. Boleh kira ada peng. Mito. Nak agak lagu mana tu? 150 meter. Nak agak lagu mana tahu? Tiapi lagu mana? Tiapi, soso tiapi 20 kaki ada. Kau berapa meter? Soso tiapi tu. Ke tiapi tu ke ada go tu dia tu. Berapa dia tak boleh rapat-rapat. Berapa? 10 meter. Tak tahulah. Suka dirilah. Kita ingatnya 150 meter. Ataupun 300 tu. 150 meter. Sekat tu. Lebih kurang tu 150 meter. Kita nak bajet pun tak cerak juga. 150 meter tu dia. Lebih kurang lagu tu. Maknanya kalau antara imam dengan makmum duduk lagu tu, kalau duduk di padang pasir jarak 150 meter ataupun duduk di rumah orang, rumah luas misalnya, tak sah tu. Makmum tu tak sah. Kecuali makmum sampai 150 meter ikut dia lah. Hak ni jarak dia, senggai dia dengan tok imam ataupun senggai dengan makmum hak belakang tok imam. Tok imam makmum 3 sah, dia 150 meter hujung sorang. Hak tu batal. Jangan senggai dengan tok imam 150 meter. Ada soalan?
Ha. Tak ingat ke mana? Tak ingat baca sujud tilawah. Oh tu sajadah wajhi alillah tu imam tulis besar kemain tu. Tak ingat misalnya. Pas nak baca lagu mana, tak payah baca gapo-gapo. Tidak wajib baca hak penting ikut perbuatan saja. Cuma sunat baca ni. Sajadah wajhi alillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sunat. Tak ingat tu baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tak ingat juga subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Duduk senyap. Sudahlah berat benar. Subhana rabbiyal a'la tak ingat juga. Okey, kalau tak ingat gapo-gapo suduk senyap. Sah dah. Boleh pahala dah. Cuma tak boleh lah pahala zikir dia. Boleh pahala sujud tilawah dah. Misalnya kita nak sujud syukur ke apa dia, kita sujud saja tak sebut alhamdulillah. Tak apa. Baca itu sunat sahaja. Perbuatan tu wajib ni. Perbuatan tu ikut tu imam sujud. Biarlah tak ingat apa dia senyaplah kitanya. Nak kata ke mana? Cakap nak kecek bahasa Melayu batal lah kitanya. Jadi kalau kita tak ingat baca pun boleh sujud sejadah. Ikut saja perbuatan tu imam. Cuma usahalah sikitnya biar ada usahalah mengapa sikit. Bacalah kata moga lain kita mengapa banyak dah, jadi ngapalah uduh-uduh cara kita. Buat lolok ni. Tuhan bayar kita mengapa susah-susah sikit. Biarlah sajadah. Seminggu tu main sajadah saja noh. Wajihiyah tak boleh lagi. Sob kata sajadah. Tak apa dulu deh. Tuhan bayar cara kita. Perbuatan tu wajib. Ada soalan? Jarak 300 hasta tu jarak daripada sah terakhir dia. Sah terakhir ikutlah. Sah terakhir dengan orang hok jarak tu 150 meter 300 hasta tu hok jarak. Kalau makmum sore, tu imam sore antara tu imam dengan makmum. Kalau tu imam makmum antara makmum sama makmum hujung. Lagu tu. Pas lagu mana sah zaman SOP ni senggel-senggel. Boleh kau tak pahala Jumaat? Tu boleh pahala Jumaat, tak ada masalah ke apa dia. Sebab kita jarak ni bukan kerana kita nak jarak ikut erang nak rapat ni. Bukan kata baloh, kata apa jadi baloh, apa kata sifsain belakang tu zaman SOP tu tak boleh nak rapat ni. Lagu tu. Jadi boleh pahala Jumaat, tak ada masalah apa. Adakah sah berimam dengan imam Masjidil Haram sedangkan makmum duduk dalam hotel, surau dalam hotel? Jenis minat semaya dalam hotel. Nak pergi ke Mekah duduk semaya dalam hotel. Tengok. Hotel tu kedudukan dia lagu mana. Kalau pintu dia menghadap, pintu hotel tu menghadap ke tangga Kaabah Masjidil Haram, sah. Tapi kalau tangga duduk ke belakang, kayak kita tengok hotel lah ni, kacau, kayak buat kacau, dia duduk bergadak lagu ni, tangga duduk alik belakang nu. Dia duduk rapat. Nampaklah tu imam tak sah. Jangan ikut orang. Itu ramai duk semaya. Kok semaya tu mazhab lain. Mazhab kita tak sah. Kedua, orang pergi Mekah buat umrah ni orang jahil ramai. Tempat kita hok kubur ramai dah. Hok tanah harak kubur juga. Ngikut hok tak reti. Kita kena belajar dah. Jangan buat hujah perbuatan orang Mekah. Orang Mekah hok mari supaya kita nya. Tak ngaji gapo-gapo pakai kaki orang duk ambil ni. Allah jangan duk ikutlah perbuatan orang Mekah habis kubur. Ni kita buat hujah orang Mekah lagu tu. Jangan. Orang tak mengaji ramai terlalu ramai. Hok mari lebih kurang kita ya. Nampak ya dia janggut masya-Allah janggut amun nampak sebab tak lebah ya. Dah hitam. Belum tentu kubur perbuatan jangan duk buat hujah lagu tu nah. Jadi tengok kalau panggung hotel tu ikut sah. Kalau tangga hotel tu ikut belakang, hukum dia tidak sah. Imam lupa rakaat macam mana nak buat? Weh lu. Tegurlah tu imam. Tu imam lupa rakaat lagu mana? Lebih kau kurang. Kalau kurang kena sebut subhanallah dan bangun ramai-ramai. Contohnya kita semaya maghrib 3 rakaat.
tok imam 2 rakaat nak wi salat dah. Berat tok imam ni buat perangai. Maka apabila rakaat kedua lepas pada tahiyat awal, tok imam nak wi salat. Assalamualaikum. Kita tahiyat awal ni. Pakat bangun ramai-ramai. Bangun ramai-ramai tegur tok imam sebut subhanallah. Barulah tok imam perasan baru rakaat kedua. Ni duduk tahiyat sekali dengan tok imam duk tegur subhanallah. Tok imam kata salah ke apa dia ikut hamba juga dia baca tahiyat juga. Jadi confuse tok imam lah tu. Cara nak tegur dia kena bangun. Baru dia perasan oh saya tak cukup rakaat lagi. Gitu. Kalau tok imam terlebih rakaat pula. Semaya 3 rakaat maghrib tiba-tibanya bangun kepak. Tegur dia jangan ikut tok imam bangun moga tok imam kita bangun ramai-ramai. Kepak dah kita tahu dah kepak jangan bangun duduk tegur tok imam subhanallah baru tok imam perasan saya lebih rakaat awak lagu tu baru perasan tok imam ada kenapa jika ada kematian tidak boleh makan dalam rumah si mati dan adakah betul sebab hormat? Masalah kita makan ya gini. Dalam kitab sebut, rasa dalam Sabila pun ada sebut, kalau mayat mati dalam rumah ni, mayat ni mati dalam rumah ni, bukan mati di hospital dah, mati di rumah ni. Maka makruh makan dalam kawasan orang cabut nyawa ni. Rumah ni, misalnya rumah ni mati cabut nyawa di rumah ni. Maka makruh makan. Sebab apa? Sebab apabila malaikat senjuh nyawa, dia akan ngecik ni. Dalam kitab sebut ngecik air dana dia panggil. Air mayat ni ngecik setiap bulu roma ni. Kalau boleh nampak dia macam gas gitu. Kita pergi makan jadi tak comel. Ngecik air mayat dalam tu. Kita tak nampak dia halus sangat. Ketika sakit sangat mayat saninya senjuh lah ni, ngecik habis ni seluruh kawasan ni. Maka makruh makan kawasan ni. Tapi kalau sakit mati hospital, wak mari letak atas rumah. Tu bukan mati situ dah. Dia mati di hospital tu lah, tak boleh makan di hospital tu. Dia jadi rumah tu tak ada masalah ke apa. Cuma orang tua dulu kalau mati atas rumah jangan makan atas rumah ni, makan luar. Sebab biasa orang zaman dulu mati rumah. Lo ni kan mati hospital. Kalau mati hospital tak ada masalah ke apa dia. Nak makan. Tu saja makruh saja hukum dia dah. Makruh tidak jadi haram ke apa. Dalam Sabila rasa ada sebut. Nenek saya Tok Syarifah bagaimana keadaan anak cucu? Kalau hotina nikah hotina Tok Syarifah nikah dengan orang biasa, maka anak dia saja boleh said. Cucu dia tak boleh jadi said dah. Hanya satu peringkat sahaja. Tu kaedah dia. Nenek kita tu Syarifah lah. Boleh. Ada soalan lagi ke? Nama tak mengajar ni. Nampak terkejut belakang lah. Lama tak main pekoh lagu ni ni. Nampak kitab Wisyah Afrah ya. Kitab nipis ya. Boleh mengajar Wisyah Afrah ni pula tentu. Orang mengaji kelik Tanah Harap pula tentu boleh mengajar Wisyah Afrah ni. Tok pekoh dia. Kalau orang boleh mengajar kitab ni, cair tok lebah. Masalah pekoh ni. Boleh jadi tu orang rojok ke orang kapun dah ni. Tu report kita tu masalah ingat kodok tu tahu. Ngaji tu masya-Allah dah. Kita tengok orang tu dah rasa daripada awal sampai akhir kita dah hotel rasa. Ingat kodok tu tahu. Kalau ingat boleh ganti ngajar dah rata dah boleh ngajar Wisyah Afrah. Wallahu a'lam. Muqaddimah lama untuk ngajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.